Cuti sekolah dah kan? Time-time gini teringat pula dengan kisah seram yang berlaku di sekolah rendah dulu. Jadi apa kata, aku kongsikan di sini untuk semua. Mungkin di sekolah korang ada kisah yang lebih kurang sama. Nama aku Judith. Sekarang ni sudah pun bersekolah menengah. Kisah yang aku akan ceritakan ini berlaku di perpustakaan sekolah rendah yang terletak di salah sebuah daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Aku waktu itu adalah pengawas pusat sumber. Menjadi seorang pengawas ni, kami mempunyai akses ke perpustakaan hampir pada setiap masa sekolah lah. Iyalah, ada ketika kami perlu untuk menyemak ataupun menyusun atur buku-buku di situ, selain dari mengemas kawasan sekeliling perpustakaan. Untuk aku pula, aku memang suka jadi pengawas pusat sumber sebab aku ni suka membaca. Kalau berada di perpustakaan tu aku rasa macam berada di satu dunia yang lain dengan pelbagai buku yang ada untuk dibaca. Walaupun begitu, ada ketika aku akan mengelak untuk berada di perpustakaan, khususnya waktu-waktu senja. Kenapa? Sebab tidak mahu terserempak dengan seorang pelajar misteri yang satu sekolah gelar sebagai si gelap. Ya, si gelap adalah gelaran yang kami berikan kepada pelajar yang sering duduk di meja paling hujung bilik perpustakaan. Meja hujung ni agak tersembunyi oleh almari-almari buku. Ia kawasan yang kami anggap sebagai kawasan paling keras di sini. Sudahlah, ia terletak di hujung bilik. Keadaan di situ nampak suram dan gelap. Tidak lupa juga meja dan kerusi yang usang tidak seperti meja dan kerusi di kawasan tempat duduk yang lain. Ada satu ketika, aku dan beberapa orang pengawas perpustakaan yang lain berada di sana. Selain daripada kami, tiada pelajar yang berada di situ. Masa tu, aku, Sheila dan Mike berada di kaunter sedang rancak berbual. Tiba-tiba, bunyi helaian buku. Bukan sekali, tetapi beberapa kali. Kami berpandangan sesama sendiri. Sheila dah peluk tangan aku ketakutan. Katanya, "Judith, si gelap dah datang lah." Sementara Mike pula wajahnya serius. Dari kaunter tu, pandangan kami tertumpu ke arah meja hujung yang kami tidak dapat lihat dengan jelas. Saat kami terpaku dan berdebar mendengar bunyi tu, keadaan senyap. Tiba-tiba, memecah kesepian, kedengaran buku terjatuh ke lantai membuatkan kami berlari lintang pukang meninggalkan perpustakaan. Kami berlari ke bilik guru dan bagi tahu apa yang terjadi. Tapi bila beberapa orang guru periksa, tak ada sesiapa yang berada di situ. Sejak dari hari itu, kami tak berani berada di perpustakaan tanpa ada guru yang menemani. Insiden kedua berlaku pada hari Rabu. Awal-awal pagi lagi pengawas perpustakaan dipanggil sebab cikgu perlu bantuan kami memilih buku untuk satu pameran buku mini yang akan dianjurkan oleh perpustakaan sekolah. Dengan itu, cikgu memberikan kami tugasan mencari dan memilih. Kami pun kumpul buku-buku dan meletakkan buku tu di lantai. Kami duduk bersila membuat bulatan dan buat pilihan masing-masing. Tengah-tengah pilih tu masing-masing ada buku kegemaran. Tapi kami hanya perlu memilih beberapa aja. Berlakulah perdebatan kecil di antara kami. Tengah rancak berdebat, sedar tak sedar cikgu yang menemani kami tadi dah tak ada di dalam perpustakaan. Tiba-tiba ada satu suara yang mengejutkan kami yang sedang bersila di lantai. Suara tu berkata, "Buku inilah best." Dari pandangan sisi, kami melihat satu tangan berkulit hitam perlahan-lahan mengunjurkan sebuah buku dan meletakkan buku tu perlahan-lahan di tengah-tengah bulatan kami. Kesemua kami kaku, terkejut sangat sampai tidak dapat berkata apa-apa. Perlahan-lahan tangan yang memegang buku tu bergerak meletakkan buku di lantai. Tapi sebelum buku tu mencecah lantai, tangan dia terangkat tinggi sebelum ia menghempap buku tu ke lantai, mengeluarkan satu bunyi hempasan yang sangat bingit di telinga kami. Kami apalagi kelang kabut berlari keluar ke bilik guru dan menceritakan apa yang jadi. Macam juga hari itu bila diperiksa, tiada sesiapa yang berada di sana kecuali kami. Tapi buku Rama-Rama itu adalah sebuah buku tentang Rama-Rama. Ia masih lagi ada di lantai. Gara-gara insiden ni, pameran buku anjuran perpustakaan ditunda ke minggu seterusnya. Apa tidaknya, ketiga-tiga kami jatuh sakit dan demam panas. Sebenarnya, kisah si gelap di perpustakaan ni ada backstory dia. Tak tahulah kisah ni rekaan pelajar ataupun kisah dongeng. Tapi menurut cerita, tahun pertama sekolah tu dibuka puluhan tahun dulu, ada seorang pelajar yang bernama Tiffany. Tiffany gemar untuk ke perpustakaan sekolah. Mengikut cerita, Tiffany ni tinggal bersama ibu bapa yang sering bergaduh.
Setiap kali mereka bergaduh, Tiffany akan dipukul. Cara Tiffany untuk menanggani tekanan yang dia pun tidak faham ni adalah pergi ke perpustakaan dan membaca buku. Setiap kali waktu rehat, dia akan ke sana, dia akan membaca pelbagai buku. Tapi antara buku kegemaran dia adalah tentang Rama-Rama. Dia akan selalu duduk di meja belakang dan berada di dunia dia sendiri sehingga terlupa masa dan waktu. Ada satu ketika, sedar tak sedar, Tiffany tertidur di meja belakang tu sehinggalah sekolah dan perpustakaan ditutup. Tak ada orang yang sedar dia ada di dalam tu sebab dia duduk di meja paling belakang. Apa yang misteri? Keesokan harinya, kecoh satu sekolah tentang kehilangan Tiffany. Cari di sana sini tak jumpa. Orang ingatkan dia hilang di luar sekolah. Tidak sehingga beg sekolah dia ditemui di kerusi paling belakang perpustakaan. Sementara di atas meja adalah buku kupu-kupu yang selalu dia baca. Tapi Tiffany tidak dapat dikesan, dia hilang tanpa meninggalkan sebarang jejak. Ada yang membuat andaian mereka sendiri, kononnya Tiffany cuba keluar dari tingkap. Masalahnya, perpustakaan tu terletak di tingkat keempat. Berkemungkinan dia terjatuh ke bawah. Tapi kalau dia terjatuh pun, di mana badan Tiffany? Kes ini tidak digembar-gemburkan oleh pihak sekolah sebab ialah, itu kan tahun pertama ia dibuka. Pihak pengurusan tak mahu kontroversi jadi ia disembunyikan dari orang awam. Siapa yang tahu tu, tahulah. Di situlah bermulanya legenda Si Gelap. Kononnya si gelap tu adalah Tiffany yang terperangkap di dalam perpustakaan tidak pernah keluar dari situ. Dengan itu dia akan berada di meja paling hujung dan membaca buku yang sama. Ada ketika menunjukkan dirinya kepada pelajar lain. Sebenarnya aku muskil dengan satu kawasan di perpustakaan ni. Kenapa? Ada satu pintu di sudut perpustakaan yang tidak pernah dibuka. Kononnya itu pintu bilik store, tempat menyimpan buku dan perabot lama. Tapi tiada seorang pun yang pernah buka pintu tu sebab kunci pintu dah lama hilang. Kadang aku terfikir juga, adakah Tiffany masuk ke dalam store ni dan terperangkap di situ? Kenapa tiada sesiapa yang pernah menyemak store ni? Walau bagaimanapun, aku dan rakan-rakan taklah cukup berani nak memandai-mandai jadi penyiasat pula kan. Kisah ni agak terkenal di kalangan pelajar di sekolah aku dulu. Walaupun sekarang sudah bersekolah menengah, masih lagi terngiang-ngiang kisah ni di minda. Kisah Si Gelap Tiffany. Adakah kau masih berada di situ? Ataupun sebaliknya?